dari Muhammad Amirul Hambizan Azhar, Kapten SSTMI. Sukitan tidak berjaya, dirampas, dikawal di sana oleh Wan Muhammad Najmi. Satu peluang di sana. Oh, satu hayunan pukulan kilas Syahir Hasif Harun. Menjaring 9 gol untuk AHP. Muhammad Syahir tadi memiliki peluang. Itu sebenarnya peluang terbaik buat Akademi Hoki Pahang setakat ini. Tetapi tekanan yang diberikan oleh Tuan Afiq Tuan Ghani itu begitu penting. Cara permainan yakin semakin diterjemahkan oleh kedua pasukan. Bintang sepantas tadi oleh Muhammad Iqmal Hakim Muhammad Rozi. Iqmal Hakim yang menjalankan 6 gol untuk SSTMI. Satu hantaran menjadi dilepaskan tadi oleh Muhammad Syahir, dapat dipatahkan. Begitu yakin kalau kita lihat bagaimana flick kecil yang dilakukan daripada dalam D. Itu adalah satu skill yang begitu baik. Dirampas kembali oleh Akademi Hoki Pahang ketika ini. Mereka mengatur serangan mencari gol penyamaan. Satu hantaran lintang laju. Pergerakan pemain nomor 18 Muhammad Haikal Ridwan Osman tadi. Ke sebelah tepi. Pukulan 16. Pukulan long corner. Membias lawan tadi untuk Sekolah Sukan Perkembangan Kota Ismail. Dikawal oleh Sharman. Sharman bergerak ke depan. Cuba masuk dalam kawasan di Sharman. Satu tulisan cantik namun tidak diarahkan. Hambizan tenang memimpin bahagian pertahanan, akan tepi dari Muhammad Hafiz. Gerakan bola yang begitu baik ketika ini. Peluang. Satu lagi peluang di sana. Sayang. Muhammad Syahir Syafiq Ismail lepaskan peluang untuk dia menjaringkan gol kedua SSTMI. Satu skill yang begitu baik dan kita dapat melihat susulan. Sepatutnya beliau tidak perlu melakukan first time hit. Beliau hanya perlu menampan dan melakukan tolakan saja. Itu adalah lebih baik. Kadang-kadang pemain-pemain harus tahu di mana mereka mempunyai 1 ataupun 2 saat untuk membuat keputusan yang lebih efektif. Itu merupakan peluang terbaik untuk SSTMI di suku yang kedua. Dikawal di sana oleh Izwan. Kisah ke bahagian belakang. Amirul ke tengah. Perhatikan build up move yang dilakukan oleh SSTMI. Pukulan percuma untuk AHP. Sayang di peringkat Liga Round Robin. Menyaksikan 14 pasukan bertanding dalam saingan TNB Piala Liga Hoki Remaja Malaysia 2019. Pasukan Sekolah Sukan Bukit Jalil Junior 2020 berada di tangga terbawah, di tangga ke-14 dengan 5 mata. Di tempat ke-13 adalah MSSPP PSHA. Di tangga yang ke-13 dengan 7 mata, dan 7 mata juga dipungut oleh pasukan Young Lion, PHP Young Lion, MSN, SSN, PHP Young Lion. Tapi apa yang menariknya apabila kita melihat pasukan daripada Sabah, iaitu Sekolah Sukan Sabah Resilient,
yang ketika ini mereka mampu bangkit, berjaya layak ke peringkat separuh akhir. Dan bagi saya itu adalah satu permulaan yang begitu baik buat sukan hoki, terutamanya di Sabah. Mereka menamatkan aksi liga di tangga yang ke-7 namun berjaya menempuh kemarahan hingga sejauh peringkat separuh akhir. Itu yang merupakan satu petanda yang baik untuk SSMS Resilience itu, Datuk. Ya, betul. Dan kita ingin lihat sukan hoki terus berkembang di Sabah terutamanya. Akademi Hoki Pahang merangkapkan harapan mereka untuk mencipta kejutan pada saingan liga kali ini apabila mencatatkan keputusan 4-2 pada separuh akhir pertama dan mereka menang 1-0 ke atas SSMS Resilience ini pada separuh akhir yang kedua. Bagi SSTMI, mereka menewaskan Anderson Thunderbolt, satu lagi pasukan kuat dari negeri Perak. Di separuh akhir yang pertama, SSTMI Thunderbolt menang 4-2 dan pelawanan sengit berlangsung di separuh akhir yang kedua. Mereka seri 5-5. Ya. Sememangnya kalau kita lihat sememangnya dikuasai oleh sekolah sukan negeri ataupun sekolah sukan negara. Tetapi apa yang meranjatkan kalau dari segi ataupun di peringkat round robin di mana pasukan MBPJ mereka berjaya menyelitkan diri mereka di kalangan sekolah-sekolah sukan negeri dan juga negara ini. Muhammad Fahmi Khalid merupakan antara penjaring utama dalam pasukan Anderson Thunderbolt dengan 11 gol, 10 gol dari Muhammad Syazwan Syafiq Basir. Kita harap pasukan-pasukan yang tidak menunjukkan kecemerlangan tahun ini akan memburu kejuaraan pada saingan TNB Piala Remaja ini. Peluang untuk SSTMI, itu dia cantik. Gol kedua. Satu jaringan mantap dari pemain berjersey nombor 20 Muhammad Syamil Rizmi Muhammad Syamsul. Jaringan pribadi yang kedua pada pelawaran ini. Kalau kita lihat bagaimana beliau mempunyai ruang, mempunyai masa dan pukulan yang begitu kencang ke far post yang dilakukan oleh Syamil Rizmi Syamsul menerusi pukulan reverse sememangnya tidak dapat diselamatkan oleh penjaga gol pasukan Akademi Hoki Pahang untuk beliau menjaringkan gol yang kedua pada minit yang ke-24. 20 minit selepas dia meledak gol pertama, Syamil Rizmi Syamsul yang menjaringkan 11 gol di peringkat liga mengambil peluang terhidang itu tadi untuk jaringan gol yang kedua. 6 percubaan dilakukan oleh SSTMI setakat ini. Tiada percubaan dari HP dan 8 circle entry sudah pun dicipta oleh pasukan sekolah sukan Tengku Mahkota Ismail berjersey cerah ini, berjersey orange ini. Suku yang kedua tinggal 5 minit 28 saat lagi. Satu hantaran terus ke dalam kawasan di Mujur, tidak dibias masuk. Penjaga gol gantian Muhammad Amir Iqmal Ahmad Mustaqim menghadapi tekanan dari serangan-serangan yang semakin bertali arus, boleh kita katakan, dari SSTMI Thunderbolt ini. Dan kalau kita lihat beberapa kali juga hantaran-hantaran di bahagian tengah berjaya dilakukan oleh SSTMI Thunderbolt dan pertahanan pasukan Akademi Hoki Pahang dan juga first man mereka harus alert untuk keluar memberikan tekanan. Jika lambat sudah pasti hantaran-hantaran sebegitu mampu dilakukan. Tolakan tidak menjadi dirampas mula oleh SSTMI di sana. Turning cantik dilakukan oleh Muhammad Muhyiddin Muharram. Hantaran ke sebelah tepi cuba dilakukan, dapat dikawal di sana. Gerakan untuk pemain nombor 9 Muhajir Abdul Rauf. Satu gerakan solo laju cuba dilakukan oleh Muhajir Abdul Rauf.
Semua pemain-pemain Akademi OK Pahang sibuk bertahan. Kalau kita lihat hanya seorang saja pemain di bahagian 50 meter, selainnya semua di dalam kawasan 23 meter mereka. Oh, berlaku satu blocking melambung tadi Muhammad Muhyiddin Muharram. Namun Palani tidak melihat sebagai satu kekasaran. Ya, kalau kita melihat agak lambat pertahanan untuk keluar melakukan tackle di luar kawasan D. Apabila melakukan tackle di dalam kawasan D, berisiko besar untuk memberikan pukulan sudut penalti kepada SSTMI. Sebelum itu Muhammad Syahir Hasif Harun, penjaring terbanyak dalam PHP, terus mencari sentuhan jaringan. Setakat ini gerakannya tidak berjaya dan kerap diberi perhatian oleh benteng pertahanan pasukan SSTMI. Perhatikan bagaimana tekanan yang nampak begitu tinggi diberikan oleh SSTMI di sana, membuatkan kesemua pemain-pemain HP terpaksa turun berkampung. Ya, betul. Dan kita melihat juga bagaimana pergerakan-pergerakan pemain-pemain SSTMI di dalam kawasan 23 meter dan juga di dalam kawasan D Akademi OK Pahang. Mereka begitu ramai dan mereka banyak melakukan larian-larian off the ball running. Jadi itulah pertahanan Akademi OK Pahang. Mereka lebih berwaspada, mereka lebih alert untuk mengambil ataupun mengawal pemain-pemain di bahagian atas. 11 interception dilakukan oleh kedua pasukan dan tackles juga 5 dilakukan oleh kedua pasukan. Mistrep Pan SSTMI 2 PHP. Peratus penguasaan permainan setakat ini milik SSTMI dengan 58% mereka menguasai permainan. Dan mereka turut mencatatkan 9 circle entry. Setakat ini 2 dilakukan oleh Akademi Hoki Pahang. Akademi OK Pahang belum lagi melakukan satu corak serangan yang begitu tersusun. Banyak melakukan counter attack yang berjaya dipatahkan oleh pertahanan SSTMI. Nazri Din, kapten pasukan DHP, terus berada di bahagian depan. Antara cuba mencari Nazri, berlaku sedikit terangkap. Memberikan pukulan percuma untuk DHP, pantas dipatahkan oleh Amirul Hamizan Azhar, kapten SSTMI. Tiada advantage diberikan oleh umpire perlawanan. Muhammad Nasirul dalam umpire perlawanan bersama dengan Palani Kumar. Hanya tinggal beberapa saat saja lagi perlawanan akan tamat. Perlawanan akhir kejuaraan hoki Liga Hoki Remaja Malaysia merebut Piala Remaja TNB di antara SSTMI Thunderbolt di sebelah kanan menentang DHP Akademi Hoki Pahang Majlis Sukan Pahang Thunderbolt ketika ini. 2 gol jaringan Muhammad Syamir Rizmi Muhammad Syamsul pada minit keempat dan 24 meletakkan SSTMI mendahului 2-0 ketika ini. Berjaya usaha yang baik. Berjaya curi bola itu, tetapi bola sudah keluar daripada baseline. Masih lagi one man pressing dilakukan oleh SSTMI Thunderbolt. Hanya tinggal beberapa saat dan sudah pun berakhir. Siren sudah pun dibunyikan oleh judge perlawanan Dan Raj Morajan dan juga dibantu oleh Kavinder Singh untuk menamatkan aksi separuh masa yang pertama pada aksi final Piala Remaja TNB SSTMI Thunderbolt 2 DHP MSP Thunderbolt 0. Dan ini adalah aksi-aksi pada dua suku permainan tadi. Aksikan gol awal pasukan SSTMI terhasil pada minit keempat melalui tolongan cantik Amirul Hamizan dan disudahkan oleh Syamir Rizmi. Satu deflection yang begitu kemas daripada Syamir Rizmi untuk menjaringkan gol yang pertama. Bagaimana
hantaran ke dalam kawasan D yang berjaya dilakukan. Dan selepas itu kalau kita lihat sebenarnya penguasaan dikuasai oleh SSTMI Thunderbolt. Mereka acap kali memberikan tekanan demi tekanan ke gawang gol pasukan Akademi Hoki Pahang. Dan akhirnya mereka berjaya menggandakan jaringan gol apabila sekali lagi pemain berjersey nombor 20 Syamil Rizmi Samsul kali ini melakukan reverse hit yang begitu kencang, begitu padu ke far post gawang gol Akademi Hoki Pahang untuk menjaringkan gol yang kedua. Satu persembahan yang bertenaga diberikan oleh pasukan SSTMI. Dan jika kita lihat dari segi statistik di separuh masa yang pertama juga, Dato', jelas penguasaan milik SSTMI dan jumlah yang baik ditunjukkan oleh pasukan SSTMI. Ya, kalau dari segi circle entries, shots maupun penalti corners sememangnya berpihak kepada SSTMI Thunderbolts. Dan setakat ini belum ada layangan kad yang dikeluarkan oleh kedua-dua pengadil perlawanan. Jadi kita berehat dulu seketika aksi separuh masa yang kedua selepas ini. Kali ini cukup baik, menanti dengan penuh gerak rentak, menyingsing dua tapak. Makin menjadi semakin berbisa nampaknya. Kejohanan sepak takraw kebangsaan Piala Heri Johari 2019 hanya di Astro Arena dan Astro Go. Sorakan penyokong setia bakal memecah keheningan suasana dengan pemain kembali beraksi. Jurulatih memperkukuhkan strategi, memantapkan prestasi. Teguh bersatu demi impian. Kemenangan hanyalah selangkah di hadapan. Musim bola sepak kembali lebih hebat dalam HD. Hanya di Astro. Sentiasa dekat dengan anda. Stream kesemuanya bila-bila saja on demand. Sambungkan PVR anda serta Astro Go. Sesiapa yang berada dalam skuad kali ini bukan satu jaminan, bukan nak kekal lama tetapi mungkin akan ada kolak-kolak terbaru. Hanya melepasi peringkat yang pertama je pun. Test yang kedua nanti kita tengok bagaimana kemampuan kita yang sebenar. Orang yang minda dia tak bergerak ke depan, itulah tak ada kemajuan. Kita bertanding tetapi kita buat persiapan sebenarnya. Tiap musim, tim yang kaya ataslah dia, tim yang miskin bawahlah dia. Bola at Mama, Khamis 10 malam. Secara langsung di Astro Arena dan Astro Go. Kita kembali semula ke Padang 2 Stadium Hoki Nasional di Bukit Jalil pada perlawanan akhir Piala Remaja TNB dalam saingan Liga Hoki Remaja TNB 2019. Pertembungan akhir di antara Sekolah Sukan Tengku Mahkota Ismail Thunderbolt menentang Akademi Hoki Pahang MSP Thunderbolt ketika ini. Pasukan SSTMI mendahului 2 gol kosong di separuh masa yang pertama tadi. Saya bersama dengan Dato' Minarwan Nawawi, bekas Kapten Hoki Pasukan Negara, legenda hoki negara kita. Dan terdahulu dalam saingan Piala Remaja TNB kategori wanita dimenangi oleh
pasukan SSTMI. PKS United menewaskan MBPJ Black Widow dengan jaringan 6-4. Jadi bolehkah pasukan Akademi Hoki Pahang bangkit menyerap tekanan yang mereka hadapi ketika ini? Ya, kalau kita lihat agak sukar kalau kita lihat di dua suku yang pertama di mana pasukan SSTMI secara berpasukan mereka bermain dengan begitu baik, menyerang maupun bertahan. Tetapi Akademi Hoki Pahang mereka seharusnya memastikan tidak memberikan tambahan jaringan. Dalam masa yang sama mereka seharusnya apabila mendapat peluang melakukan counter attack, mereka seharusnya lebih efektif, sekurang-kurangnya mendapatkan pukulan sudut penalti supaya mereka berpeluang untuk menjadikan gol. Kalau percuma untuk SSTMI dikawal di sana oleh Muhammad Iqmal Hakim. Hantaran mencari kapten pasukan dilarikan oleh Amirul Hamizan, dikepuk 3 pemain lawan. Amirul Kuisan ke kawasan tidak menjadi. Syahir, gerakan Syahir Hasli, penggempur utama Akademi Hoki Pahang. Satu gerakan solo yang tidak berjaya walaupun telah meninggalkan 2 pemain lawan tadi. Ya, kita melihat bagaimana grup tackling yang dilakukan oleh pertahanan SSTMI berjaya menidakkan Syahir untuk mara ke hadapan. Antara Amirul menjadi tampan oleh Muhammad Haikal Ridwan Osman sebentar tadi. Namun perhatikan bagaimana keupayaan SSTMI kembali memegang pergerakan permainan. Mereka menguasai permainan dengan begitu baik. Ball possession di mana mereka tidak mudah kehilangan bola, dan inilah kelebihan yang dipunyai oleh SSTMI. Manakala kalau kita lihat sememangnya corak permainan Akademi Hoki Pahang adalah untuk bertahan dan apabila mendapat peluang melakukan counter attack, di mana hanya 1 ataupun 2 pemain saja yang mampu untuk melakukan counter attack. Itu memudahkan pertahanan SSTMI untuk mematahkan serangan yang Akademi Hoki Pahang lakukan. Kapten pasukan SSTMI Muhammad Amirul Hamizan Azhar dilihat berjaya mengemudi pasukannya dengan baik setakat ini. Dia berjaya memimpin bahagian serangan SSTMI dengan begitu berkesan. Kawal di sana oleh Syafiq Itmam. Syafiq ke belakang. Belakang ke kawasan D, cuba dilakukan oleh Wan Muhammad Najmi. Ya, Korean Drag cuba dilakukan tetapi agak tinggi. Disalahkan oleh pengadil perlawanan Pelani Kumar untuk memberikan 16 yard hit kepada SSTMI. Pasal pemain-pemain simpanan bagi pasukan SSTMI tadi. Dan SSTMI masih lagi menekalkan dan gantian Cik Syarul Azmi Cik Saupi dimasukkan. Pukulan sudut penalti diberikan oleh pengadil perlawanan Ahmad Nazirul. Kita dapat lihat bagaimana stick check yang dilakukan oleh pertahanan pasukan Akademi Hoki Pahang. Satu gerakan baseline cantik dilakukan oleh Syarman Mati tadi. Jadi Muhammad Hamis Muhammad Akhir menjaga gol pasukan AHP. Muhammad Amir Iqmal Ahmad Mustaqim perlu menghadapi situasi pukulan penalti corner pasukan lawan, dan kelihatan Amirul Hamizan Azhar tolakan dari Muhammad Budin mengharap di sana. Budin lepas tolakan jadi tampan, diselamatkan dengan kemas oleh penjaga gol pasukan AHP. Cuba melakukan tolakan di sebelah kanan,
untuk melakukan slap di bahagian kiri penjaga gol, tapi tidak berjaya dibaca oleh first runner Akademi Hoki Pahang. 5 circle entries kerap dilakukan oleh SSTMI melalui bahagian tengah dari 10 circle entries yang mereka miliki ketika ini. Dan 2 dilakukan oleh AHP dan mereka banyak melakukan circle entries di sebelah kanan dan juga 1 di bahagian tengah setengah itu. Bisa cantik peluang untuk SSTMI di sana. Tidak terkena kaki kata umpaya perlawanan. Kanan kemas diberikan oleh Nazridin, kapten pasukan AHP tadi. Satu corak give and go yang begitu baik daripada penyerang-penyerang SSTMI. Amat penting pemain-pemain Akademi Hoki Pahang apabila pemain yang mereka kawal memberikan bola ataupun hantaran, mereka perlu mengikut. Jika mereka leka, pemain itu akan menerima bola itu semula. Akan ke depan cuba dilakukan tadi oleh Muhammad Syahir Hasif. AHP menyerang di sebelah kiri. Lepas penalti corner. Penalti corner untuk Akademi Hoki Pahang. Cuba dibantah oleh para pemain dan kelihatan kapten pasukan SSTMI Amirul Hamizan cuba meminta penjelasan dari Palani Kumar. Namun Palani teguh dengan pendiriannya. Ya, beliau menyatakan tolakan yang pertama ataupun body check yang pertama telah dilakukan, dan apabila kesalahan yang kedua dilakukan, oleh sebab itulah Ahmad ataupun Palani Kumar memberikan pukulan sudut penalti yang pertama buat Akademi Hoki Pahang. Sesuatu yang perlu digunakan sebaik mungkin oleh pasukan AHP untuk menghasilkan gol pertama mereka. Tolakan akan dilakukan oleh Wan Muhammad Najmi Ahmad Zalim. Tamparan akan dibuat oleh Nazridin nampaknya. Hazim menanti. Sepis. Peluang di sana. Oh, satu kawalan kemas dari penjaga gol Muhammad Hamis Muhammad Akhir mengawal pintu golnya dengan baik. Jadi terlepas peluang pasukan AHP melalui penalti corner. Penalti corner yang pertama tadi gagal disempurnakan oleh Akademi Hoki Pahang. Kalau kita lihat ada sedikit tidak kemas situasi pukulan sudut penalti, tetapi percubaan yang kedua ini kredit harus diberikan kepada penjaga gol SSTMI iaitu Hamis Akhir. Beliau keluar charge kepada pemukul itu, mengecilkan angle, menyukarkan Akademi Hoki Pahang. 3 penalti corner memihak pasukan SSTMI, 1 setakat ini untuk Akademi Hoki Pahang. Perlawanan akhir Piala Remaja TNB saingan Liga Hoki Remaja Malaysia 2019 berada pada kemuncak perhitungan malam ini. Telakan ke dalam kawasan ini tidak menjadi, namun umpire memberikan pukulan percuma dalam kawasan 25. Gerakan solo cuba dilakukan oleh Izwan Ismail. Izwan menjadikan 3 gol pada saingan peringkat Liga. Dikawal semula oleh SSTMI. Muhammad Muhyiddin. Tolakannya tidak menjadi, dirampas, dikawal oleh Muhammad Syawal Abdul Razak. Gerakan Syawal menjadi kekang, namun pukulan percuma untuk AHP. Sedikit ke belakang ke kepala Nikoma. Syawal diserbu 2 pertahanan lawan. Syawal bergerak ke sebelah kiri. Teruskan kata Palani. Ya, bola itu agak jauh walaupun ada sedikit hadangan, dan keputusan yang bijak dilakukan oleh Palani Kumar tidak menyokau whistle kerana bola itu di luar kawalan agak jauh.
59% SSTMI menguasai permainan, 41% CHP dengan 65% menguasai kawasan lawan. 7 percubaan dari SSTMI, 2 dari HP setakat ini. SSTMI mengatur gerakan tepi. Muhammad Muhibbuddin di sana. Long corner. Satu larian yang begitu baik. Kita melihat menggunakan jigging skill, melakukan circle penetration. Dikawal oleh Muhammad Faris. Antara Muhammad Faris Harizan tidak menjadi. Perhatikan jumlah 13 circle entries dari pasukan Tengku Mahkota Ismail Thunderbolt. 46% menyerang dari sebelah kanan, 38% di sebelah kiri, selebihnya di bahagian tengah. Serangan EHP di sana dikawal oleh Nazri. Pukulan percuma. Oh, sayang sekali kalau kita lihat situasi ini. Syafiq Iqmal Daniel sudah melakukan circle penetration, sepatutnya melakukan left shoulder turn. Sudah pasti akan merangkap pertahanan SSTMI. Syamir Rizmi menjalin 2 gol. Syamir dikepung. Dia cuba bergerak masuk, cantik kawalan Syamir. Oh, penalty corner untuk SSTMI di sana. Oh, satu skill jinking yang begitu kemas dan kesilapan daripada penjaga gol, iaitu Amir Iqmal Mustaqim. Apabila beliau melakukan tampanan, bola itu naik terkena badan pertahanan Akademi Hoki Pahang, Haikal Ridwan Osman. Jadi penalti corner yang keempat. Oh, ikut tak ada guna. Jurate pasukan EHP. Muhammad Sufyan Muhammad kelihatan cuba memberikan panduan dan tampak tidak berpuas hati setakat ini dengan mungkin bahagian pertahanan pasukannya. SSTMI meneruskan penguasaan serangan mereka. Apakah penalti corner ini akan menghasilkan gol ketiga SSTMI? Jadi tampan dan penalti stroke. Penalti stroke cuba dibantah oleh pemain-pemain Akademi Hoki Pahang di sana. Ya, penalti stroke sudah diberikan. Dan kalau kita lihat bagaimana perbincangan di antara dua pengadil ini, dan keputusan tepat tetap diberikan. Dan kalau kita lihat, kalau bola itu menuju keluar, hanya pukulan sudut penalti harus diberikan kepada Akademi Hoki Pahang. Tapi bola itu saya nampak mau bergolek ke dalam. Itu yang dikatakan oleh pengadil perlawanan, iaitu Palani Kumar dan juga Ahmad Nazirul. Peluang untuk SSTMI di sana. Mereka memburu gol ketiga ketika ini, dan itu dia cantik masuk. Kapten pasukan Muhammad Amirul Hamizan Azhar menjaringkan gol ketiga melalui penalti stroke di suku yang ketiga. Tertewas Amir Iqmal Ahmad Mustaqim, penjaga gol EHP. Satu flick yang begitu mantap di bahagian tengah sebenarnya. Telah merangkap penjaga gol Amir Iqmal Mustaqim, 20 Akademi Hoki Pahang. 27 gol dijaringkan oleh Amirul Hamizan. Pada menit ke-41. Dia mengukuhkan jaringan SSTMI Thunderbolt pada aksi akhir ketika ini. Kapten pasukan Pahang itu saya kira pasti berada dalam radar utama untuk diangkat selaku pemain terbaik perlawanan akhir malam ini, Dato' Minarwan. Ya, beliau antara pemain yang begitu konsisten, terutamanya dari segi jaringan gol. 27 gol, 15 di antaranya adalah menerusi pukulan sudut penalti dan gol padang dan juga penalti stroke. Sangat suku yang ketiga masih lagi menyaksikan
penguasaan dari pasukan sekolah sukan Tengku Mahkota Ismail Thunderbolt ketika ini. Hasilnya mereka berjaya mendapatkan gol ketiga tadi melalui penalti stroke yang disempurnakan oleh Muhammad Amirul Hamizan Az-Zahar pada minit ke-41 tadi. Dengan permainan suku ketiga tinggal 3 minit 14 saat. Sesuatu yang tidak menjadi pada build-up serangan yang dilakukan oleh AHP di suku yang ketiga. Penalti corner untuk SSTMI di sana. Ya, terlalu awal sebenarnya pengadil perlawanan Ahmad Nazirul meniupkan whistle. Jika tidak play on mungkin boleh diberikan kepada SSTMI. Tapi saya pasti SSTMI mereka lebih suka kalau mendapat pukulan sudut penalti. Sekali lagi Muhammad Amir Iqmal Ahmad Mustaqim menjaga gol AHP ini berdepan situasi yang tidak menggembirakan pasukannya. Gol keempat dinantikan. Dari sekolah sukan Tengku Mahkota Ismail. Jurulatih mereka Wan Muhammad Roslan, Wan Abdul Rahman menanti apakah gol keempat itu dapat dihasilkan. Muhyiddin Muharram dengan tolakan. Semuanya sudah pun bersiap sedia. Berlaku sedikit servis yang tidak menjadi. Namun ada tekanan diberikan di sana. Oh, satu biasan cantik tidak menjadi, dikeluarkan dari kawasan bahaya. Walaupun pukulan sudut penalti yang tidak menjadi, sekurang-kurangnya ada pencobaan gol yang dilakukan oleh SSTMI. Pukulan penalti corner yang kelima tidak menghasilkan gol yang keempat. Ini kita melihat bagaimana percubaan pertama yang dilakukan bukanlah satu percubaan yang baik, set piece ingin dilakukan, tetapi ini dia percubaan yang kedua, ada deflection yang dilakukan oleh Muhyiddin Muharram, berjaya diselamatkan oleh penjaga gol. Pujian harus diberikan kepada penjaga gol Akademi Hoki Pahang Ahmad Iqmal Mustaqim, reflekses yang begitu pantas. Masa di suku yang ketiga berbaki 1 minit 54 saat. SSTMI terus menggempur kubu lawan dan perhatikan jumlah hanya 4 circle entries dilakukan oleh pasukan AHP MSP Thunderbolt. 75% mereka lebih gemar merangka build up ataupun serangan bagi bahagian tengah. Ya, kalau kita lihat ini adalah menerusi larian daripada situasi counter attack yang banyak dilakukan oleh Syafiq Iqmal Daniel. Muhammad Faris ke belakang. Gerakan ke belakang juga tadi dilakukan oleh Sharman. Biasa terus. Tolak gerak untuk pasukan AHP. Apakah Datuk melihat kepadatan jadual saingan TNB Liga of Remaja menyaksikan tahap kecergasan para pemain diuji malam ini? Sudah pasti. Oh, peluang di sana. Oh, sayang. Kalau kita lihat daripada jadual yang begitu padat, sememangnya physical fitness memainkan peranan yang begitu penting. Dan ini dia peluang buat pasukan SSTMI. Percubaan yang dilakukan oleh Faiz Nizam dan Musli tidak berjaya menewaskan Akademi Hoki Pahang. Dan kalau kita lihat sememangnya kedua-dua pasukan ini mempunyai kecergasan fizikal yang begitu tinggi. Dan bagi saya kredit harus diberikan kepada kedua-dua pelatih yang memastikan tahap kecergasan fizikal kedua-dua pasukan pemain-pemain ini begitu tinggi. Tetapi kalau kita lihat lebih berpihak dari segi pengalaman kepada pasukan SSTMI.
Tamat suku yang ketiga, SSTMI Thunderbolt mendahului 3-0. Gol ketiga tadi dijaringkan oleh Muhammad Amirul Hamizan Azhar, kapten pasukan mereka pada minit ke-41. Kita perhatikan sekali lagi bagaimana aksi-aksi menarik di suku yang ketiga tadi. Yang menyaksikan tempo permainan masih lagi dipegang oleh SSTMI Thunderbolt. Bagi pasukan AHP MSP Thunderbolt, biarpun mereka memiliki satu peluang penalti corner, namun dia gagal disempurnakan. Dan ini dia pukulan penalti stroke berpunca daripada pukulan sudut penalti apabila tolakan yang dilakukan oleh Amirul Hamizan Azhar berjaya ditampan oleh penjaga gol dan terkena kaki postman Akademi Hoki Pahang dan disudahkan dengan begitu cemerlang oleh ketua pasukan mereka Amirul Hamizan Azhar yang ketika ini telah menambah koleksi jaringan peribadi iaitu 27 gol. Bagi makluman kita bersama, aksi final dalam kategori wanita Piala Remaja TNB musim ini telah pun dimenangi oleh Sekolah Sukan Tengku Mahkota Ismail PKS Unit 10 yang menewaskan MBPJ Black Widow pada perlawanan akhir sebelum perlawanan ini bermula dengan keputusan 6-4. Dan sebenarnya saya suka melihat pemain-pemain sebelah tadi apabila kita melihat ketua pasukan Amirul Hamizan Azhar yang memakai mouth guard semasa perlawanan kerana amat penting untuk kita menjaga keselamatan terutamanya di bahagian gigi kita, memakai mouth guard, memakai protector di tangan apabila melakukan tackle dan perkara-perkara sebeginilah begitu penting untuk kita terapkan terutamanya kepada pemain-pemain muda. Mereka sudah pun memulakan aksi di suku terakhir, suku keempat. Dan itu dia bagaimana satu gerakan Syarman Mati nampak bersahaja dia menghasilkan penalti corner yang ke-6. Ya, begitu jelas apabila Hakif Aiman Hamdan melakukan tampanan menggunakan kaki kiri dengan sengaja. Gerakan yang dilakukan oleh Syarman Mati dan memberikan pukulan sudut penalti yang ke-6 buat SSTMI Thunderbolt. Jadi apakah Muhammad Amirul Hamizan Azhar sekali lagi akan diberi tugas untuk mencari gol yang keempat pasukannya. Muhammad Muhyiddin Muharram menjaring 6 gol untuk SSTMI kekal selaku peluang utama. Penalti corner yang ke-6. Tampanan tepat, set piece. Oh, sedikit lewat. Untuk disudahkan oleh Muhammad Iqmal Hakim Muhammad Rozi tadi. Serangan pasukan AHP ketika ini. Tulisan ke depan tidak menjadi. Kita melihat bagaimana reverse tackle ataupun larian balik semula daripada pemain SSTMI ini untuk mematahkan gerakan daripada pukulan sudut penalti sebentar tadi. Itu menunjukkan di mana pemain SSTMI ini mempunyai kondisi physical fitness yang begitu tinggi. Walaupun ini adalah suku yang terakhir. Perlu menggunakan bagi suku yang keempat ini sebaik mungkin. Setakat ini hanya satu penalti corner memihak mereka. Pukulan percuma di sana akan diambil oleh pemain nombor 14 Muhammad Najmi. Najmi sudah bergerak ke dalam. Gerakan dari pemain nombor 3 sebenarnya Muhammad Syawal Abdul Razak. Statistik saingan menyaksikan 17 circle entries. Sambil itu kapten pasukan SSTMI Muhammad Amirul Hamizan Azhar cuba membantah dan Palani Kumar kelihatan bersedia untuk mengeluarkan kad kepadanya tadi saya kira. Pasukan SSTMI itu cuma untuk mendapatkan penjelasan. Ya, amat penting untuk pemain-pemain bermain mengikut whistle
Kadang-kadang boleh bertanya dengan pengadil, tidak salah, tetapi kita tidak boleh terus-menerus menekan pengadil. Ya, kadang-kadang komunikasi, cara pertanyaan itu dilontarkan, Dato'. Ya, begitu penting sebenarnya. Ya, Kadang-kadang kerana kita boleh bertanya kan tanpa dikenakan kad. intonasi yang seperti mana dilontarkan itu juga menentukan kaedah komunikasi. Pengadil juga adalah seperti kita, Dato'. Mereka manusia biasa, perlu dihormati dalam saingan dalam permainan sukan. Satu biasan ke depan di sana. SSTMI memburu gol yang keempat. Gerakan pemain nombor 12 Muhammad Abid Sufian Rusli di sana. Peluang terlepas dari kawanan Muhajir Abdul Rauf tadi. Kita lihat bagaimana back tackle yang mereka lakukan. Pemain-pemain SSTMI apabila kehilangan bola terus saja melakukan back tackle, reverse pressing, mendapat bola itu semula. Satu gerakan cantik Nazri, namun terhalang gerakan yang dicetuskan tadi oleh Muhammad Syawal. Kembali SSTMI memacu serangan. Gerakan Kapten pasukan mereka Amirul Hamizan dihalang. Amirul 27 gol telah dijaringkan oleh Muhammad Amirul Hamizan Azhar. Itu merupakan satu pencapaian yang tinggi, yang baik dilakukan oleh Kapten pasukan Sekolah Sukan Tengku Mahkota Ismail itu, Dato'. Dan apa yang baik buat beliau adalah beliau mampu untuk menjaringkan gol dari segi gol padang dan juga pukulan sudut penalti. SSTMI mengasak, tidak menjadi hantaran dari Ahmad Akmal Ahmad Taib. Satu hantaran lintang dapat ditampan keluar dari kawasan bahaya. Pukulan percuma. Nazri dipersalahkan. Hantaran ke sebelah tepi dikawal di sini oleh Ahmad Akmal Ahmad Daib. Bertindak selaku bek kanan pasukan SSTMI. Setakat ini dia beraksi dengan cemerlang mengawal bahagian kanan, menyukarkan gerakan serangan kanan yang dilakukan oleh pihak lawan. Dikawal di sana oleh Muhammad Syamir. Syamir menyaring 2 gol. Ya, pukulan sudut penalti diberikan oleh pengadil perlawanan, tetapi apa yang menarik perhatian saya collection yang dilakukan oleh Syamir. 7 penalti corner memihak Sekolah Sukan Tengku Mahkota Ismail Thunderbolt pada aksi final Piala Remaja TNB 2019 dalam saingan TNB Liga Hoki Remaja tahun ini. Dan Muhammad Amir Ikmal Ahmad Mustaqim perlu berhati-hati. Dan kali ini tugas penolak diberikan kepada Kapten pasukan SSTMI Amirul Hamizan. Apakah gol keempat dapat dihasilkan? Satu biasan masih lagi belum berjaya. Biasan Izwan Ismail tadi menjadi tampan keluar. Jadi penalti corner ke-7 tidak berjaya disempurnakan oleh SSTMI. Namun mereka berada dalam keadaan selesa ketika ini dengan 3 gol kosong. 2 gol dari Muhammad Syamir Rizmi, Muhammad Samsul di separuh masa yang pertama. Dan gol ketiga dari Amirul Hamizan. Nazri dihalang. Ada layan kad kuning untuk Kapten pasukan. Amirul menyedari kesalahan halangan yang dilakukan ke atas Kapten pasukan ESP itu. Ya, kalau kita lihat beliau begitu profesional apabila dilayangkan kad terus saja berlari ke Sinbin. Biasaan, oh sayang, hampir-hampir dapat disentuh masuk tadi oleh Syafiq Iqmal. Long corner terlambung ke sebelah tepi.
EHP mula menekan benteng pertahanan lawan. Kuisan ke dalam, jadi keluarkan. Syafiq cuba merampas. Syafiq mengawal permainan. Akan masuk. Oh, sayang. Umpanannya sudah menampak cantik tadi. Antara terus. Sedikit lewat nampaknya Muhammad Syahrir Naim. Long corner untuk pasukan EHP. Ya, tekanan demi tekanan diberikan ketika ini oleh Akademi Pahang. Semua pemain SSTMI berada di kawasan mereka sendiri. Mudah dirampas di sana oleh pemain nombor 18 Muhammad Hafiz Fikri Zali. Namun tenang dikawal semula oleh Muhammad Hazim Muhammad Akhir. Muhajir Abdul Rauf. Muhajir memiliki corak pergerakan pantas di Dato' Minarwan. Ya, terutamanya beliau bijak untuk menggunakan kelebihan iaitu skill, dan beliau juga mempunyai kepantasan yang mampu meleceh ataupun melepaskan pasukan lawan. Nazri di sana, kapten pasukan Pahang. Dua pemain di hadapannya dan akhirnya Alami Koma memberikan pukulan percuma untuk SSTMI. Ya, kalau kita melihat sebentar tadi Sulaiman merupakan sebuah penalti buat Akademi Hoki Pahang kerana bola itu terkena kayu pertahanan SSTMI dan naik tinggi. SSTMI beraksi dengan 10 pemain. Kapten pasukan mereka di Sydney, Muhammad Amirul Hamizan Azhar, yang menjaringkan gol ketiga tadi. Jadi dia akan masuk ketika permainan berbaki lebih kurang 2 minit. Oh, penalty corner untuk EHP di sana. Ya, begitu jelas apabila tampanan dilakukan oleh penjaga gol. Bola itu naik tinggi, mencetuskan situasi bahaya di dalam kawasan di pasukan SSTMI. Satu peluang keemasan saya kira yang perlu disempurnakan sebaik mungkin oleh Akademi Hoki Pahang, Majlis Sukan Pahang Thunderbolt ketika ini. Ini adalah penalti corner yang kedua untuk mereka. Cik Syahrul Azmi, Cik Saupi dibawa masuk di suku keempat untuk mengawal gawang gol SSTMI Thunderbolt. Wan Muhammad Najmi Ahmad Zaid akan melakukan tolakan. EHP mencari gol pertama. Satu pukulan dan melambung tinggi, melewati palang gol. Terlepas lagi peluang EHP dari pukulan Muhammad Hazim Muhammad Akhir. Satu set piece yang begitu baik sebenarnya dilakukan oleh Akademi Hoki Pahang yang memerangkap runner pasukan SSTMI. Satu gerakan dalam kawasan D tidak mencari dilakukan oleh Muhammad Syahir Hasif Harun. Kalau kita lihat daripada bateri nombor 2, 2 orang melakukan dummy, sememangnya memerangkap seluruh pertahanan pasukan SSTMI, tetapi tolakan yang dilakukan oleh pemain berjersey nombor 16 Hazim Akhir itu agak perlahan, membuatkan penjaga gol mudah untuk menyelamatkan tolakan tersebut. Palani memanggil semula untuk pukulan percuma dilakukan sekali lagi ataupun di dalam kawasan 25. 20 circle entries. Sudah cukup menceritakan bagaimana SSTMI menggempur ke kawasan lawan. 21 interception dan 17 memihak EHP, 10 tackle dari SSTMI dan 9 dari EHP setakat ini. Mistrad 6 dari SSTMI, 3 dari EHP. Turnovers 30-32. Menunjukkan tidak jauh berbeza, tetapi kalau kita lihat dari segi possession begitu jelas dikuasai oleh SSTMI sebanyak 59%, manakala di kawasan lawan
SSTMI menguasai 63% penguasaan. Permainan tinggal 4 minit dan 42 saat lagi. Perlawanan akhir kejuaraan hoki Liga Hoki Remaja Malaysia 2019 bagi merebut Piala Remaja TNB 2019 di antara pasukan Sekolah Sukan Tengku Mahkota Ismail Thunderbolt menentang Akademi Hoki Pahang Majlis Sukan Pahang Thunderbolt ketika ini. 3-0. Pasukan SSTMI Thunderbolt mendahului pasukan lawan. Mereka menyerang lagi nampaknya. Satu halangan. Gerakan Sharman mati di halang lawan. Itu boleh dilayangkan kad oleh pengadil perlawanan. Nampaknya Muhammad Amirul Hamizan Azhar, kapten pasukan SSTMI sudah pun dimasukkan. Ditampan keluar di sana oleh Wan Muhammad Najmi. Kanan tadi cuba mencari Muhammad Abid Sufyan, Muhammad Rosli. Bahkan ke sebelah tepi. Muhammad Hafiz. Penalti corner yang ke-8. Ya, dog curve. Larian di baseline T-point. Walaupun bola itu naik sedikit tinggi, tetapi kalau kita lihat kedudukan yang dilakukan oleh Haikal Ridwan Usman yang beliau merendahkan badan, membuatkan pengadil perlawanan masih memberikan pukulan sudut penalti buat SSTMI. Ketika permainan berbaki 3 minit 33 saat, Sekolah Sukan Tengku Mahkota Ismail Thunderbolt berpeluang untuk menambah gol keempat mereka. 8 penalti corner, 7 sebelum ini, 2 hanya untuk Akademi Hoki Pahang. Bagaimana dengan peluang ini? Gagal disempurnakan, terselamat pintu gol Akademi Hoki Pahang. Serangan digerakkan di sana oleh Syahir Hasif. Penjaring 9 gol. Jab yang begitu baik yang dilakukan oleh Faris Harizan sebelah tadi. Satu teknik tackling yang begitu efektif. Satu gerakan menyerang diatur di sana oleh Izwan Ismail. Namun gerakan Izwan dikekang. Izwan dipersalahkan untuk pukulan percuma bagi pasukan EHP. Izwan Ismail telah menjaringkan 3 gol pemain itu dalam saingan di peringkat Liga. Satu gerakan laju di sana diatur oleh Muhammad Syamir Rizmi, penjaring 2 gol perlawanan. Apakah beliau ataupun Amirul Hamizan Azhar, 2 pemain itu dalam radar pemain terbaik perlawanan akhir? Ditampan keluar. Satu lagi serangan SSTMI di hujung saingan berjaya dipatahkan oleh AHP. Syafiq Iqmal, dia menolak ke depan, tidak berjaya. Oh ya, sukar kalau kita lihat bagaimana susunan pertahanan SSTMI begitu efektif, begitu mantap. Mereka tahu bagaimana untuk melakukan kawalan man to man dan juga zonal marking dengan efektif. Apa yang dapat saya perhatikan, Dato', penting pertahanan pasukan SSTMI malam ini sangat solid. Betul. Di kiri dan kanan double block boleh kita katakan dilakukan oleh SSTMI. Terutamanya apabila mereka kehilangan bola, mereka terus saja melakukan back tackle dan juga reverse pressing, menyukarkan ball carrier daripada Akademi Hoki Pahang untuk mencari hantaran atau melakukan hantaran-hantaran ke hadapan. Dan saya kira ketua pasukan Akademi Hoki Pahang iaitu Nazri Din dilanda kecederaan. Mungkin ada kekejangan otot melanda beliau. Nazri telah menjaringkan 8 gol untuk AHP dalam saingan Liga. Namun usaha beliau untuk membantu AHP malam ini nampaknya agak sukar. Biarpun dia lebih banyak beraksi di bahagian serangan. Gandingan bersama Muhammad Syahir Hasif Harun sentiasa dirantai. Dan pemain-pemain Sekolah Sukan Tengku Mahkota Ismail Thunderbolt malam ini menghadapi perlawanan akhir dalam keadaan yang boleh dikatakan
sangat bersedia Dato' Minarwan. Ya, sudah pasti. Kalau kita lihat dari segi pengalaman juga sememangnya main sekolah sukan Tengku Mahkota Ismail memperolehi pengalaman yang begitu luas, terutamanya dalam pertandingan besar dalam negara. Kebanyakan mereka juga ada mewakili pasukan tenaga nasional berhad di dalam Liga Hoki Malaysia. Dan ada juga beberapa pemain yang mewakili pasukan remaja hoki Malaysia di dalam kejohanan hoki Piala Sultan Johor. Jadi dari segi pengalaman sememangnya mereka mempunyai kelebihan. Bayangkan purata hampir keseluruhan 16 pemain SSTMI menjaringkan gol di saingan Liga. Serangan AHP ketika ini cuba digerakkan oleh pemain berjersey nombor 15 Muhammad Syahir Hasif Harun. Masih lagi sukar untuk merobek benteng pertahanan lawan. Masa sudah pun semakin menekan buat AHP ketika ini. Hanya tinggal detik. Dan sekali lagi nampaknya pasukan sekolah sukan Tengku Mahkota Ismail akan bersedia untuk menjulang saingan Piala Remaja Lelaki Malaysia 2019. Gerakan AHP dicetuskan di sana oleh pemain nombor 3 Muhammad Syawal Abdul Razak. Nik Ashiruddin Nik Ahmad. Gerakannya juga dikekang untuk satu tolakan. Pukulan percuma diberikan. Muhammad Syawal Abdul Razak yang mengambil pukulan itu. Sedikit menarik ke belakang untuk membuka, menarik pihak lawan ke depan. Namun siren akan dibunyikan. Sekolah sukan Tengku Mahkota Ismail menyerang di saat akhir. Dan hampir peluang tercipta buat Amirul Hamizan Azhar, kapten pasukan SSTMI Thunderbolt yang menjaringkan gol ketiga. Jadi begitulah berakhir sudah perlawanan akhir Piala Remaja TNB dalam saingan Liga Hoki Remaja Malaysia 2019. Kekecewaan dirasai oleh pemain-pemain AHP MSP Thunderbolt. Mereka terpaksa akur kepada kebawaan yang jelas dimiliki oleh sekolah sukan Tengku Mahkota Ismail Thunderbolt. 2 jaringan dari Amirul Hamizan Azhar dan 1 jaringan kapten, 1 jaringan daripada Amirul dan 2 dari Syamir Rizmi, memberikan SSTMI Thunderbolt 3, AHP MSP Thunderbolt 0. Jadi kita perhatikan sekali lagi Dato' Minarwan, beginilah wajah permainan perlawanan akhir sebentar tadi. Ya, aksi-aksi perlawanan di antara SSTMI menentang Akademi Hoki Pahang, Majlis Sukan Pahang Thunderbolt, di mana di awal permainan pasukan Akademi Hoki Pahang mereka mempunyai peluang, apapun pukulan sudut penalti berjaya disudahkan apabila pukulan stroke diberikan oleh pengadil perlawanan untuk Amirul Hamizam menjaringkan gol yang ketiga buat pasukan SSTMI Thunderbolt pada minit yang ke-41. Selepas itu kita melihat juga di mana penguasaan sememangnya jelas dikuasai oleh SSTMI Thunderbolt. Mereka memberikan tekanan demi tekanan, beberapa peluang berjaya diperolehi, tetapi ketangkasan penjaga gol pasukan Akademi Hoki Pahang iaitu Amir Iqmal Mustaqim berjaya menyelamat percubaan-percubaan yang dilakukan oleh SSTMI. Mereka memperolehi juga beberapa pukulan sudut penalti, masih lagi tidak berjaya menambahkan jaringan apabila deflection yang dilakukan berjaya diselamatkan oleh postman Akademi Hoki Pahang. Kalau kita lihat secara keseluruhannya, sememangnya Akademi Hoki Pahang cuba mempertingkatkan serangan, terutamanya di suku yang keempat, berjaya mendapatkan pukulan sudut penalti, tetapi penyudahan yang
tumpul tidak berjaya untuk menjaringkan sebarang gol. Dari segi statistik perlawanan begitu jelas dikuasai oleh Sekolah Sukan Tengku Ismail Thunderbolt sebanyak 60%. Dari segi circle entry, shot and goal dan juga dari segi memperolehi pukulan sudut penalti begitu jelas dikuasai oleh SSTMI. Hanya satu layangan kad dikeluarkan malam ini pada perlawanan akhir sebentar tadi, iaitu kepada Kapten pasukan SSTMI Muhammad Amirul Hamizan Azhar. Namun keadaan beliau hampir 5 minit itu tidak menjejaskan benteng pertahanan pasukannya. Dan beginilah keputusan penuh malam ini dalam aksi final kategori wanita, remaja wanita tadi. SSTMI PKS Unit 10 menang 6-4 ke atas MBPJ Black Widow. Dan tadi SSTMI Thunderbolt bergaya melengkapkan satu lagi kejayaan buat Sekolah Sukan Tengku Mahkota Ismail dalam saingan Liga Hoki Remaja negara kita pada tahun ini. Syabas kita ucapkan kepada barisan pemain-pemain remaja kita ini, yang pasti peluang menanti mereka untuk maju lebih depan, dan kita harap agar pemain-pemain ini dapat mengisi kekosongan yang akan ditinggalkan oleh pemain senior nanti. Jadi sampai di sini dulu siaran secara langsung kita dalam saingan akhir kejuaraan Liga Hoki Remaja Malaysia 2019. Kita jumpa lagi.